Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Barisan AJK, para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kurniaan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat sama-sama kita bertemu pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini bukan nak ceramah Maulidur Rasul, tapi mengisi kuliah yang dijemput, diamanahkan untuk menyambung nasihat-nasihat daripada kitab hikam karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga nasihat-nasihat beliau itu dapat kita ambil manfaat daripadanya untuk kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita, melihat kekurangan-kekurangan amalan kita, akhlak kita dan niat kita, insya-Allah taala. Amin. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, la tafrihka ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang bermaksud, jangan merasa gembira atas perbuatan taat kerana engkau merasa telah dapat melaksanakannya, tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu kerana ia sebagai karunia taufik hidayah daripada Allah kepadamu. Katakanlah, kerana merasa mendapat kurniaan dan rahmat Allah, mereka harus bergembira. Itu yang lebih baik daripada yang dapat mereka kumpulkan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Syekh Ibn Athaillah, jangan kita rasa gembira atas perbuatan taat kita kerana kita merasa kita yang telah dapat melaksanakannya. Kerana kita merasakan kita yang telah dapat melaksanakannya. Jangan rasa gembira macam tu. Kalau buat ketaatan ni memang kita kena rasa gembira. Betul? Ya? Sebab apa? Allah Ta'ala beri kita dapat buat ketaatan tadi, kita memang patut rasa gembira. Cuma kata Syekh Ibn Athaillah, jangan kita gembira ketaatan yang kita buat tadi merasakan kerana kita sendiri yang melaksanakannya. Kita yang dapat melaksanakannya. Tetapi kalau kita nak bergembira, kata Syekh Ibn Athaillah, atas ketaatan-ketaatan yang dapat kita laksanakan itu, hendaklah kita gembira kerana kita sedar dia adalah taufik hidayah, karunia daripada Allah kepada kita. Atas dasar itu, sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadilat, kurniaan daripada Allah dan rahmat daripada Allah ke atas kita,
Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kita bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik, iaitu kurniaan-kurniaan daripada Allah tadi lebih baik daripada apa yang kita usahakan, daripada apa yang kita kumpulkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, gembira atas perbuatan taat ini, jika kita merasakan gembira tadi kerana mendapat kehormatan, kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, maka itu baik. Itu bagus. Contoh kita mai pagi ni, mai solat subuh ni, kita gembiralah, alhamdulillah, sebab banyak orang tengah tidur lagi tuan-tuan. Tengah hujan-hujan ni kan. Ya, mungkin ada orang pula dalam mood percutian dan sebagainya, ya, cuti hari Isnin. Jadi mungkin mereka dalam keadaan tak diberi ruang dan peluang ataupun kesempatan solat subuh berjemaah, yang fadilat dia kita pun tahu. Bukan fadilat subuh je, fadilat sunat qabliyah subuh tu pun dah besar dapat kita buat, kan? Jadi kalau kita gembira, sekarang ni kita dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan, hendaklah kita sedar bahawa dapatnya kita melaksanakan amal kebaikan ini sebab itu adalah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kena rasa begitu. Rasa begitu. Kita kena rasa kalau Allah Ta'ala tak beri karunia ni, aku tak mampu buat. Aku tak mampu laksanakan. Macam kita dah pernah sebut dahulu, kadang-kadang ada di kalangan kita ni seronok. Seronok sebab apa? Dapat bangun malam, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Zaman sekarang ni tuan-tuan, bukan semua orang mampu sembahyang malam. Kan? Banyak orang tak bangun sembahyang malam. Kalau bangun pun mungkin atas urusan-urusan dunia, tengok bola ke, kencing ke, kan, dan sebagainya. Kalau dah terjaga pun kadang-kadang susah nak bangun 2 rakaat. Tapi kita dapat buat. Dapat istiqamah sembahyang malam. Dapat tahajud. Ya. Jadi kadang-kadang kita rasa gembira. Seronok. Dan kadang-kadang pula kita rasa macam kita ni ada satu kehebatan dia. Kehebatan sebab boleh bangun tahajud tadi. Jadi ini perasaan-perasaan yang kita kena tolak, yang kita kena hindarkan dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita seronok gembira dapat bangun malam itu, kita kena rasa bahawa dia itu kurniaan, pertolongan daripada Allah kepada kita. Dan dia tidak kekal. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik balik kurniaan-kurniaan tersebut. Contohnya, kita sedar bahawa dapat kita bangun malam tadi disebabkan Allah Ta'ala yang kejutkan kita. Kejutkan kita, sedarkan kita. Kita tidur, siapa yang sedarkan kita? Allah Ta'ala. Sebab kalau kita pasang alam sekalipun, kadang-kadang ada juga orang pasang alam tak terjaga, tuan-tuan. Tak terjaga dia. Tidur juga dia, terbabas juga dia. Ya. Yang keduanya, kita sedar bahawa bila kita tidur malam, siapa yang genggam roh kita? Siapa yang pegang roh kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita terjaga bangun malam, sebab Allah Ta'ala pulangkan rohnya kepada kita. Pulangkan roh kita kepada kita. Sampai kita boleh bangun bertahajud tadi. Nah, itulah kita melihat kalau tidak ada kurniaan Allah tadi, maka kita takkan mampu bangun sembahyang malam tadi. Walaupun kita ada ilmu yang banyak, walaupun kita ada kesedaran, walaupun kita ada kemahuan yang kuat, tapi kalau tidak dipulangkan roh kita, kalau tidak dikejutkan kita, maka kita tidak akan dapat bangun sembahyang malam bertahajud, yang mana di situ terdapat banyak kurniaan-kurniaan, kelebihan, keistimewaan bagi mereka yang melaksanakannya. Jadi kita dapat rasa itu adalah pemberian, pilihan, kurniaan Allah kepada kita. Sama kita dekat sini sekarang, sebab Allah Ta'ala yang kurniakan, beri kita kelapangan, beri kita kesihatan. Kalau tak sihat ni tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita dekat hospital. Mungkin kita dekat atas katil. Ya, mungkin kita dalam keadaan
yang tidak mampu untuk jalan datang ke rumah Allah Subhanahu. Sebab apa? Sebab tak diberi kesihatan. Diberi kita kelapangan, kesihatan, maka dapat kita berada di rumah Allah Ta'ala pada subuh ini. Ada sahabat kita tengah sibuk cari rezeki. Sebab apa? Sebab tak ada kecukupan rezeki. Kalau tak keluar pagi pukul 4, start motor, start kereta ke, tolak perniagaan ke, maka dapur tak berasap. Nak bayar yuran sekolah anak dan sebagainya. Tapi kita tak nak cukupkan rezeki. Rezeki cukup, maka kita tak pening kepala. Pagi-pagi kita boleh datang sini, menunaikan ketaatan kepada Allah. Jadi ini semua kita sedar bahawa kita tak mampu melaksanakan semua ketaatan tadi, melainkan dia adalah kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita gembira kerana kita merasa diri kita sudah kuat, kita rasa kita boleh semayang ni sebab kita kuat, kita gagah, sebab kita punya kudrat, kita punya kesedaran kita punya ilmu kita, dan sanggup kita melaksanakan ketaatan tadi, maka ini akan menimbulkan ujub, akan menimbulkan penyakit dipanggil ujub. Ujub ini banyak kena kepada orang-orang yang beramal. Orang yang beramal banyak kena penyakit ujub. Senang je tuan-tuan. Kalau kita nak tahu kita ni ujub tak ujub, bila kita rasa kita ni bagus daripada orang lain. Itu je senang. Bila ada perasaan kita ni bagus daripada orang lain, maknanya ada perasaan ujub dalam diri kita. Ada. Ada. Saya kira lah kita rasa kita ni hebat, bagus daripada orang lain sebab amalan kita. Itu lagi bahaya lah. Sebab amalan tadi, banyak orang rasa dia baik daripada orang lain sebab amalan dia. Bila dia banyak beramal, bila dia banyak ilmu, contoh, maka kadang-kadang dia merasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Maka itu dia terkena penyakit ujub tadi. Sebab orang berilmu ni tuan-tuan, walaupun dia tahu dia ada ilmu, tapi dia pun sedar banyak ilmu dia tak mampu nak amalkan. Kadang dia rasa dia banyak ilmu, tapi dia pun sedar banyak ilmu dia tak mampu nak laksanakan. Jadi dia rasa diri lebih kerdil. Sebab kadang-kadang orang jahil tu dia buat kemaksiatan sebab dia tak tahu. Kita mungkin banyak ilmu, kadang-kadang tak mampu juga semua kita nak amalkan. Jadi kita rasa diri kita ni sebenarnya kadang-kadang kita bimbang-bimbang, kedudukan kita itu di sisi Allah Ta'ala bagaimana keadaannya di situ. Jadi kalau kita rasa diri kita baik daripada orang lain sebab amalan kita, sebab ilmu kita, ataupun disebabkan kejayaan yang kita ada. Antara sebab orang ujub ni sebab dalam hidup dia sentiasa berjaya. Apa dia buat, jadi. Apa dia lakukan, apa dia usahakan, menjadi, berjaya. Jadi kadang-kadang ujub datang. Sebab apa? Sebab kejayaan demi kejayaan dalam hidup tadi menyebabkan dia rasa kehebatan diri dia. Kehebatan diri, kemampuan diri dia berjaya. Sehingga dia rasa diri dia hebat. Bagus daripada orang lain. Orang ujub banyak sebab lagi. Sebab kedudukan dia, pangkat dia, kemewahan dia. Itu semua pun boleh menyebabkan orang kena penyakit ujub. Tapi yang kita nak fokus kat sini, ujub sebab amalan tadi. Sebab amalan tadi. Bila kita melihat kita yang punya kemampuan melaksanakan ketaatan tadi, maka ini bahaya. Sebab dia akan menimbulkan penyakit ujub dalam diri tadi. Penyakit sombong. Dan bangga yang akan membinasakan amal-amal kita tadi. Antara perkara yang merosakkan amalan, ujub, sombong dan sebagainya. Ini bahayanya bila kita melihat amalan-amalan tadi hanya berhasil daripada diri kita, tidak ada ruang dan sedikit pun kita melihat dia datang daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita sedar apa yang kita ada, apa yang kita miliki, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ni hidup tidak terkeluar daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun satu nafas kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita renung-renungkan, kita fikir-fikirkan. Dekat dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, ada dua puak je. Satu puak kafir, satu lagi puak orang yang beriman. Betul tak? Kat dunia ni ada dua je. Orang beriman, orang yang kafir. Kalau kita renung-renungkan, kita fikir-fikirkan, boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita ini berada di puak yang kafir tadi. Boleh. Lahir kita ni tuan-tuan dan puan-puan bukan sebagai seorang Islam. Boleh ke tak? Boleh. Dari lahir kita je tuan-tuan dan puan-puan bukan orang Melayu, bukan orang Islam, bukan orang beriman. Boleh ke tak? Boleh. Tapi cuba kita tengok kita sekarang tuan-tuan. Cuba kita tengok diri kita sekarang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah takdirkan kita tadi, lahir-lahir kita ni jadi orang yang beriman, orang Islam tuan-tuan. Bukan setakat beriman, bukan setakat orang Islam. Banyak orang beriman, banyak orang Islam. Tapi masjid pun tak nampak. Quran pun tak nampak. Majlis ilmu pun tak nampak. Setika sejadah pun tak nampak. Betul tak? Betul. Dia takdirkan kita pula dapat hidayah. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Ada kesedaran. Ada kemahuan. Dekat dengan dia. Ya. Maknanya dilahirkan sebagai seorang Islam, seorang beriman. Diberi pula taufik dan hidayah tadi. Kemudian dikurniakan kita pula lagi kedudukan, kemewahan, isteri yang baik, anak yang comel-comel. Sekarang pun dah besar-besar, berjaya dalam hidup kita. Ya, rumah yang besar, kereta yang selesa. Kalau kita bawa kereta, kita tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan. Tengok orang gila tepi jalan. Orang gila tepi jalan. Bila kita fikir-fikir, boleh tak Allah Ta'ala takdirkan kita duduk tempat dia? Boleh saja tuan-tuan. Boleh saja. Tapi dia tidak takdirkan kita begitu. Makna dalam hidup kita ni, dia takdirkan kita ni baik-baik je. Daripada kita muda sampai kita tua sekarang ni, baik-baik saja. Tengok anak-anak pun dah besar, dah berjaya dalam hidup dia. Kita pun Allah Akbar, perjalanan hidup kita semua cemerlang je. Allah Akbar. InsyaAllah besok mati pun mati beriman juga. Semua, Alhamdulillah, semua baik. Allah Akbar. Semua ini kurniaan, rahmat. Dia pilih kita, ditakdirkan hidup kita begitu. Sampai sekarang ni pun kita duduk dalam majlis ilmu. Dapat sembahyang subuh berjemaah. Ni apa lagi? Banyak benda-benda baik yang kita buat. Semuanya kalau kita renung, kita fikir, ya Allah, tak ada daya kekuatan aku. Tak ada daya dan kekuatan aku melainkan dengan kurniaan engkau. Aku tak mampu. Aku tak mampu berada di tahap aku sekarang ni kalau engkau tak tentukan, kau tak takdirkan, tak rahmat engkau, tak kurniaan engkau, maka aku tidak berada di sini sekarang macam ni. Jadi ini satu kesedaran yang penting perlu ada dalam diri kita. Supaya bila setiap kali kita melaksanakan amal ibadah ketaatan, kita dapat rasa bersyukur dalam beramal tadi. Rasa bersyukur tadi. Supaya setiap nikmat yang kita dapat, kita tak sombong, kita tak ujub, kita tak belagak. Sebab kita sedar ini kurniaan nikmat Allah Ta'ala kepada aku. Aku tak mampu miliki tanpa pemberian kurniaan Allah kepada aku tadi. Jadi ini yang dia nak diingatkan oleh Syekh bin Athaillah As-Sakandari. Ya, bahawa kita kena melihat setiap ketaatan yang kita buat, ilmu yang kita dapat, segala kebajikan yang kita kerjakan, zikir kita yang banyak, salawat ni, kita sambut doa Rasul ni, banyakkan salawat yang banyak, solat kita mungkin sampai sehari 100 rakaat. Maka kita kena sedar semuanya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga kalau kita nak gembira, kita gembira atas kurniaan tersebut. Terima kasih ya Allah, kurniaan kau ni aku jadi begini sekarang. Kita gembira yang itu.
Dan kita tidak gembira kerana semata-mata kita mampu buat amalan tadi. Sebab kita sedar bahawa amalan saja pun tidak menjamin kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dah sebut dalam hadis, la yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak akan masuk kamu ke syurga dengan amalan dia, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita beramal, kita sedar dia dapat karunia-karunia ini, semua karunia daripada Allah. Kita mohon, ya Allah, tambah lagi karunia Engkau. Tambah lagi karunia Engkau supaya aku ni dapat masuk syurga Engkau dengan karunia Engkau tadi. Supaya kita gembira. Kalau hari ini aku boleh beramal sebab ada karunia Allah, maka ya Allah, Engkau bagi juga karunia Engkau tadi supaya aku dapat masuk syurga Engkau. Jadi itu yang kita gembira dengan karunia tadi. Sebab amalan kita pun, kalau kita nak gembira sangat, kita pun tahu amalan kita banyak cacat celah dia. Banyak kekurangan dia, cacat celah dia. Banyak dia punya kekurangan dia. Khusyuknya tak sempurna. Kan? Khusyuknya tak seberapa. Ya. Rukuknya tak berapa lurus. Sujudnya tak berapa sempurna anggotanya. Kan? Berdirinya dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kita solat berjemaah ni pun banyak kekurangan, buat saf pun tak betul lagi, bengkak-bengkok, terputus saf. Jadi kalau kita nak gembira semata-mata kepada amalan kita tadi, maka kita pun sedar amalan kita banyak kekurangan dia. Banyak lagi kekurangan-kekurangan untuk kita nak gembirakan. Tapi kalau kita nak gembira, kita mengira kerana Allah Ta'ala pilih aku, beri taufik hidayah kepada aku, beri kurnia kepada aku. Moga-moga terus aku dapat kurnia-kurnia tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak gembira atas dasar karunia tadi. Jangan kita gembira kerana kita mampu beramal tadi. Sebab ya amalan-amalan kita tadi, ya, kalau kita gembira memandang dia sangat, melihat kepada amalan tadi sangat, maka dia akan mendatangkan penyakit-penyakit dalam hati kita, seperti penyakit ujub, sombong dan sebagainya, sehingga kita lupa kepada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala ke atas kita tadi. Maka inilah ya antara penyakit-penyakit yang banyak terkena kepada kita, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, itu sentiasa melihat kelebihan, kehebatan dalam beramal tadi. Sebabkan kita banyak beramal, maka kita kagum dengan diri kita. Kita merendah-rendah orang lain, ya. Merendah-rendahkan amalan orang lain. Kita rasa kagum dengan diri kita sendiri. Itu kesan daripada memandang amalan tadi, gembira dengan amalan tadi, tapi tidak gembira dengan karunia-karunia Allah Ta'ala sehingga dia mampu untuk beramal tadi. Kemudian kata Syekh Ibn Athiyyah As-Sakandari, qata'us sa'irin dahu wal wasilin ilaihi an ru'yati a'malihim syuhudi ahwalihim. Amma sa'irun fali'annahum la yatahaqqaqu sidq ma'allahi fiha, wa ammal wasilun fali'annahu ghaibihim bisyuhudihi anha. Allah telah memutuskan orang-orang yang berjalan menuju kepadanya dan yang telah sampai kepadanya daripada melihat atau mengkagumi amal ibadat dan keadaan diri mereka. Adapun orang yang masih sedang berjalan kerana mereka dalam beramal perbuatan ibadat itu belum dapat melaksanakan dengan ikhlas menurut apa yang diperintahkan. Adapun orang yang telah sampai, maka kerana mereka telah sibuk melihat kepada Allah sehingga lupa pada amal perbuatan sendiri. Kemudian kata Syekh Ibn Athiyyah, ya, Allah telah menentukan orang yang berjalan kepadanya, menuju kepadanya, yang telah sampai kepadanya. Allah Ta'ala buat orang-orang ini, ya, tidak melihat dan tidak mengkagumi amal ibadat dan keadaan mereka sendiri. Orang yang sampai kepada Allah,
orang yang dekat dengan Allah, dia ada ciri-ciri dia. Dia ada dia punya tanda-tanda dia, tuan-tuan. Antaranya orang yang betul-betul dekat dengan Allah ni, kata Syekh Ibn Athaillah, Allah Ta'ala jadikan orang ini, dia tidak kagum dengan amalan dia. Dia tak kagum. Orang yang betul-betul sampai kepada Allah, kata Syekh Ibn Athaillah, Allah Ta'ala buat orang ini, dia tidak kagum dengan ibadat dia. Dia tidak kagum dengan keadaan diri dia sendiri. Dia tidak melihat diri dia hebat. Itu orang yang sampai kepada Allah. Itunya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlullah dia panggil, ahlullah. Ahlullah ni orang yang dekat dengan Allah. Masuk dekat dengan Allah ni dekat dengan akhlaknya. Ini akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan akhlak Allah bukan sama macam akhlak Allah, dekat je. Allah Taala tu pemurah, dia pun pemurah. Allah Taala tu penyayang, dia pun penyayang. Allah Taala pengasih, dia pun pengasih juga. Dekat perangainya macam tu, tapi tak sama dengan akhlak Allah. Jadi ahlullah ni orang yang dekat dengan Allah, maknanya dekat akhlaknya dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni, Allah Ta'ala jadikan diri mereka ini, mereka tidak memandang kepada amalan mereka. Mereka tak kagum dengan amalan mereka. Mereka tak rasa hebat dengan amalan mereka. Itu ada dalam diri mereka. Ini orang yang betul-betul sampai kepada Allah. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah, ahlullah. Mereka tidak kagum dengan amalan-amalan ataupun tidak selesa dengan amalan-amalan yang mereka lakukan tadi. Ya. Jadi kalau orang tu dia tak sampai lagi kepada Allah, dia akan rasa hebat dengan amalan dia. Dia rasa kagum dengan amalan dia. Dia memandang kepada amalan dia tadi. Itu tanda bahawa dia dalam perjalanan. Belum lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ahlullah ini, dia melihat perbuatan diri itu hanyalah kurniaan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah Taala beri taufik hidayah pada seorang hamba apabila disibukkan hamba itu dengan amal perbuatan taat, tetapi diputuskan daripada ujub dan bangga dengan amal perbuatan itu. Tanda Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada seorang hamba tadi, dia sibukkan hamba itu dengan amal perbuatan taat dan dia putuskan, dijauhkan daripada hamba itu perasaan ujub dan bangga dengan amalan perbuatan dia. Itu tanda dia. Kalau kita beramal, kemudian Allah Ta'ala jauhkan kita dari rasa ujub dan bangga dengan amalan tadi, tanda dalam kita beramal, Allah Ta'ala tambah lagi taufik dan hidayah dia kepada kita. Ya, diberi amal, diberi hidayah kita buat ketaatan, diberi hidayah kita pula supaya dijauhkan kita daripada perasaan ujub dan bangga dengan amal perbuatan kita tadi. Kerana apa? Kerana kita akan melihat bahawa dalam kita buat amal ketaatan tu belum tepat lagi, belum tepat. Macam mana aku nak bangga? Sedangkan semayang pun belum cukup khusyuk adik. Macam mana aku nak bangga sedangkan ilmu pun tak cukup lagi? Macam mana nak bangga sedangkan sembahyang rukun solat pun tak boleh nak beza lagi? Rukun wuduk tak boleh nak beza lagi. Rukun tayamum pun tak boleh nak beza lagi, contoh kita kata. Jadi kita melihat banyak kekurangan. Macam mana nak bangga, saf pertama pun tak rebut lagi. Tak rebut saf pertama kan. Kalau Tok Bilal komat tu, duk tolak-tolak lagi saf tu. Tak nak ni. Sebenarnya kalau kita baca kitab fiqah, ada ulama sebut, di antara kemungkaran dalam solat berjemaah ni, dia tak rebut saf pertama. Itu antara perkara kemungkaran yang berlaku dalam solat berjemaah. Dia tak rebut saf pertama. Dah ada dalam dewan solat dah. Ada. Tapi bila Tok Bilal qomat, dia tak nak rebut saf pertama. Itu antara perkara mungkar yang berlaku dalam solat berjemaah. Betul je lagi pula kalau ada si ayah yang bawa anak, duduk kat depan, bawa anak dia duduk depan, dia pun marah si ayah tu. Buat masuk budak dalam saf orang dewasa, dia kata. Tapi padahal masa Tok Bilal qomat tu, dia tak nak pula penuhkan saf depan.
Bila si ayah ni dengan anak dia penuhkan saf depan, dia marah si ayah tadi bawa budak masuk saf orang dewasa. Kan dah berlaku kemungkaran tu. Bergaduh. Kata mengata, caci mencaci, kondem mengkondem dan sebagainya. Tapi padahal dia yang tak nak ada buat saf pertama tu. Kalau rasa tak nak ada budak kat depan, kita lah cepat-cepat penuhkan saf hadapan. Ya. Jadi kita mandang kita banyak lagi kekurangan dalam beramal. Jadi orang begini, bila dia melihat dia khusyuk pun tak cukup lagi, amalan pun banyak lagi yang kurang. Jadi dia tidak nak rasa apa-apa bangga dengan amalan tadi. Dia tahu banyak kekurangan. Bahkan dia pun tak tahu Allah Ta'ala terima tak terima amalan dia. Sebab kita dah sebut dah. Dalam pertemuan kita yang lalu, kata Syekh Ibn Athaillah, Rubbama fatahalaka abwaba ta'ah wa ma fatahalaka abwabal qabul. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka kepada engkau pintu-pintu ketaatan, tapi dia belum buka untuk engkau pintu penerimaan. Jadi kita mungkin beramal tapi kita tak tahu pula amalan-amalan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Jadi untuk itu kita tak perlu nak berbangga dengan amalan-amalan kita tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang sampai kepada Allah, bahkan kata para ulama juga, tanda-tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala, iaitu selepas dia beramal, selepas dia mengerjakan ketaatan-ketaatan tadi, maka dia terus melupakannya. Lupa dah. Segala amal-amal yang dia buat, ketaatan yang dia buat, lepas dia buat, dia lupakan. Dia tak terasa. Dia tak terbawa-bawa dengan amalan-amalan soleh, amalan ketaatan yang dibuat tadi. Sebaliknya dia lupakan dan dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Itulah tanda bahawa orang ini amalannya, kata para ulama, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau masih lagi terbawa-bawa, merasa terbangga dengan amalan tadi, merasa termulia dengan amalan tadi, bimbang-bimbang bahawa itu tanda bahawa amalan kita tadi belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kata Syekh Ibn Athaillah dalam nasihat beliau ini, ya, Allah Ta'ala telah menentukan bahawa orang yang sampai kepada dia, yang dekat kepada dia, ahlullah, iaitu Allah Ta'ala, ya, akan buat dia, orang ini, lupa, tidak memandang ataupun tidak melihat, tidak bangga dengan amalan dia tadi, kerana melihat banyaknya kekurangan-kekurangan dalam amalan tadi, ataupun kerana melihat bahawa dia adalah semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia tadi. Jadi tak ada apa yang dia nak banggakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari lagi, ya. Man lam yaqbil 'ala Allahi bimulatifatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak suka mendekatkan kepada Allah dengan halusnya kurniaan-kurniaan Allah, maka akan diseret supaya dekat kepada Allah dengan rantai ujian dan bala. Siapa yang tidak suka hampir dekat kembali kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia-karunia Allah, maka akan diseret supaya dekat kepada Allah dengan rantai ujian dan bala. Ya, ini kata para ulama, dekatnya seseorang kepada Allah itu dengan dua keadaan, dua proses, dua jalan. Satunya, dekatnya hamba itu kepada Allah dengan Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat-nikmat. Nikmat yang banyak sampai dia bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dia bersyukur sebab dia sedar nikmat itu kurnia-kurnia Allah kepada dia. Maka bila dia sedar nikmat itu kurnia-kurnia Allah daripada dia, maka dia jatuh cinta kepada Allah. Dia jatuh cinta kepada Allah. Dia redha kepada Allah. Dia sedia berkhidmat dengan Allah.
Sebab dia sedar itu nikmat Allah Ta'ala ke atas diri dia. Kita dah sebut sebelum ni. Kata Imam Ghazali, nikmat Allah ni dia terbahagi kepada dua. Satu nikmat yang umum, satu nikmat yang khusus. Nikmat khusus ni yang selalu orang pandang dia satu nikmat. Selalu kita pandang dia satu nikmat. Kalau tak ada, maka orang kata dia tak dapat nikmat. Nikmat khusus tu seperti nikmat kekayaan, kemewahan. Jadi nikmat ni orang-orang tertentu, Allah Ta'ala tentukan rezeki dia luas, dia dapat nikmat khusus ni. Satu lagi nikmat umum. Nikmat umum ni nikmat yang semua orang dapat. Kita semua dapat nikmat ni. Tak ada yang tak dapat. Sedikit yang tak dapat. Disebabkan nikmat ni nikmat umum, semua orang dapat. Jadi kebanyakan kita tidak melihat dia sebagai satu nikmat lagi. Sebab apa? Sebab saya ada, tuan-tuan ada, orang sebelah tuan-tuan ada, balik rumah tengok isteri pun, anak semua ada nikmat tu. Contohnya apa? Seperti nikmat kita menyedut udara. Sedut udara ni, free of charge. Sedut. Semua orang boleh sedut udara. Jadi bila dia umum, semua orang dapat, maka kadang-kadang kita lihat dia bukan satu nikmat. Kata Imam Ghazali. Contohnya apa lagi? Melihat. Kita lihat. Boleh melihat. Mata kita boleh melihat. Boleh mendengar. Telinga kita boleh mendengar. Ini nikmat yang umum, tuan-tuan. Semua ada. Disebabkan semua orang dapat nikmat ni, kadang-kadang kita tak pandang dia sebagai satu nikmat. Kita ada dua tangan, ada dua kaki, nikmat daripada Allah. Nikmat umum. Sebab apa? Saya ada, tuan-tuan ada, semua orang ada. Jadi disebabkan semua orang ada nikmat umum ini, kebanyakan manusia tidak memandang dia sebagai satu nikmat lagi. Dan nikmat umum ni, kata Imam Ghazali, hanya akan dinilai sebagai satu nikmat apabila Allah Ta'ala cabut daripada kita tadi. Daripada kita. Bila Allah Ta'ala takdirkan musibah ke atas kita, hilang nikmat tersebut, baru kita rasa dia satu nikmat. Ya. Contohnya, bila orang kena stroke. Dia kena stroke. Kadang-kadang kita sekarang ni tak rasa ni satu nikmat. Tangan kita ni, kepala boleh bergerak, mulut boleh bercakap, kaki boleh berjalan kan. Tapi bila kena stroke, separuh badan, kena stroke sebelah. Tangan tak boleh angkat sebelah. Kaki tak boleh bergerak sebelah. Jalan terhensek-hensek contoh. Jadi bila dia kena musibah begini, baru dia pandang itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba yang Allah Ta'ala nak dekatkan kepada dia, Allah Ta'ala nak dekatkan hamba ni kepada dia, Allah Ta'ala akan hadirkan dalam diri hamba ni tadi rasa syukur. Dia sedar nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang ada pada diri dia. Dia nampak nikmat tadi, nikmat kesihatan, nikmat kesempurnaan dan berbagai-bagai lagi. Maka dia sedar itu nikmat daripada Allah, maka dia rasa bersyukur. Maka dengan itu dia rasa cinta kepada Allah. Dia rasa dia sedia berkhidmat kepada Allah. Maka dengan nikmat tadi dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang begini tak ramai. Tak ramai yang dekat kepada Allah dengan merasa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kata para ulama, antara tujuan nikmat diberi kepada hamba tadi, supaya hamba tadi lebih dekat kepada Allah. Bila kita dikurniakan nikmat, sebenarnya tujuan dia supaya kita lebih dekat kepada Allah. Cuma masalahnya, bila kita tak sedar nikmat itu daripada Allah, pemberian Allah, macam mana nikmat tu akan buat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau si hamba tadi dia tak boleh dekat kepada Allah dengan nikmat-nikmat kurniaan Allah, dia tak boleh nak bersyukur, dia tak rasa nikmat tadi, dia tak sedar nikmat tadi daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala nak juga hamba ni kembali dekat kepada dia, maka dia akan tarik nikmat tadi dan dia timpakan ujian dan musibah yang biasanya hamba tadi, kita ni lah,
bila kena ujian, musibah dan bala, kita tidak melihat melainkan dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikmat, kadang-kadang orang tak rasa dia datang daripada Allah. Kadang-kadang orang tak sedar. Tapi bila ditimpakan musibah, biasanya orang akan lihat kepada Allah. Baru dia perasan, baru dia nampak Allah. Barulah dia sedar diri dia tu hamba. Dia sedar bahawa Allah Ta'ala menegur dia di atas musibah, ujian balak yang kena kepada dia tadi. Jadi kalau si hamba tadi tak nak balik kepada Allah, tak nak dekat kepada Allah dengan halusnya kurniaan nikmat Allah Ta'ala ke atas dia, kata Syekh Ibn Athaillah, ibarat Allah Ta'ala kata tak apa. Kalau kau tak nak dekat kepada aku dengan kurniaan-kurniaan aku kepada engkau, nikmat-nikmat aku kepada engkau, maka hamba tadi Allah Ta'ala akan paksa dia kembali kepada Allah tadi dengan ujian dan musibah yang ditimpakan kepada hamba tadi. Allah Ta'ala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Kepada Allah lah bersujud, merendah diri segala yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan rela ataupun terpaksa. Dengan rela, dengan bersyukur nikmat-nikmat yang taklah kurnia, rasa nikmat daripada Allah, sedar nikmat itu daripada Allah, maka dia bersyukur, dia rasa cinta kepada Allah, dia sedar tak ada yang layan dia sebaik begini melainkan Allah. Maka dia sedia berkhidmat kepada Allah. Dia dekatkan diri dia kepada Allah dengan melihat nikmat-nikmat tadi. Dia rasa nikmat tadi. Dia bersyukur. Ini golongan pertama, dekat dengan Allah. Cara yang pertama. Kalau tidak begitu, maka ditimpakan ujian, balak dan musibah, sehingga bila kita kena ujian, balak dan musibah, tak ada tempat kita bergantung melainkan kepada Allah. Akhirnya kita kembali juga kepada Allah, tetapi dengan ujian dan balak yang menimpa kepada kita. Cuma masih baik lagi, elok lagi, okey lagi, sebab kita tetap kembali kepada Allah. Cuma kita pilih cara suka, iaitu bila kita ditegur dengan ujian dan musibah tadi, baru nak nampak Allah. Bila kena ujian musibah, maka hamba tadi akan bergantung harap kepada Allah. Bila kita diuji Allah Ta'ala dengan ujian musibah, contohnya Allah Ta'ala takdirkan kita ni kena penyakit, ada hamba ditakdirkan kena penyakit kanser sebagai contoh. Kanser ni biasanya tak boleh baik. Doktor pun surrender angkat tangan. Doktor pakar pun kata boleh hidup 3 bulan, 6 bulan, setahun. Sebelum tu hidup senang-lenang, kaya-raya. Kan? Tapi tak pandai bersyukur, tak nak dekatkan diri kepada Allah atas nikmat tadi. Tak nak kembali kepada Allah atas nikmat kurniaan tadi. Lalu diuji dengan penyakit begitu, maka bila doktor pun dah tak ada dah ikhtiar, maka si hamba tadi akhirnya bergantunglah dia kepada Allah. Dia mula nampak tikat sejadah, mula nampak masjid, mula nampak Al-Quran, mula nampak menutup aurat dan sebagainya. Dia mula dekatkan diri dia kepada Allah. Semua sayanglah. Sayang kenapa? Sebab apa? Masa Allah Ta'ala bagi nikmat dulu, tak maulah dekat kepada dia. Tak nak kembali kepada dia. Nak kembali kepada dia bila diuji dengan kesulitan dan kepayahan. Ini yang kita kena sedar. Jadi, terpulang pada kita. Terpulang pada kita. Kita nak dekat kepada Allah dengan rantaian halusnya nikmat kurniaan dia kepada kita, ataupun dengan ujian dan musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Apapun kedua-duanya tetap beruntung. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berkehendak kembalinya hamba tadi kepada dia. Allah Ta'ala berkehendak hamba tadi kembali kepada dia. Yang kita tak nak, iaitu Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat demi nikmat, tetapi dia tidak berkehendak kita kembali kepada dia. Dia kurniakan kita nikmat, dia tak beri kita hidayah untuk bertaubat. Dia kurniakan kita nikmat, dia tak beri kita hidayah untuk beramal. Ini yang kita tak nak. Ini yang dikata sebagai istidraj. Nikmat bertambah, tapi amal tak bertambah. Nikmat bertambah,
tapi maksiat pun bertambah. Nikmat bertambah, tapi makin sedikit bertaubat. Makin jauh dengan Allah, maka itu dipanggil sebagai istidraj. Ini yang kita tak nak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi baliknya hamba tadi kepada Allah dengan dua cara. Sama ada dengan nikmat ataupun dengan musibah. Saya percaya tuan-tuan puan-puan depan saya ni kembali kepada Allah hari ni pun alhamdulillah. Ya, semua ingat dekat dengan Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas kita. Kita sedar, kita perasan nikmat tadi, kita rasa nikmat tadi. Disebabkan itu hari ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini yang lebih baik, yang lebih bagus. Ya, kita kembali atas dasar kita bersyukur dan sedar bahawa itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka kita jatuh hati cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, dan kita bersedia berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan dan puan-puan, 3 nasihat Syekh Ibn Uthaymin rasakan di pagi ni yang kita sentuh. Yang pertama, ya, jangan kita gembira dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan tadi, melainkan kita gembira kerana itu adalah karunia Allah Ta'ala kepada kita. Dan benda karunia ini dia tak semestinya kekal. Dia boleh tarik balik kalau dia nak tarik. Kalau kita tak pandai bersyukur dan kita kena penyakit ujub, sombong dengan amalan tadi, kita jadi ujub, sombong dengan amalan tadi, bimbang-bimbang karunia tersebut ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, orang yang sampai kepada Allah, orang yang betul-betul diterima amalannya, iaitu orang yang Allah Ta'ala cabut daripada hati dia bila dia beramal, iaitu perasaan ujub tadi, sombong tadi, dan dicabut daripada hati dia perasaan memandang amalan dia tadi. Bila dia beramal, Allah Ta'ala buat dia lupa dengan amalan dia. Macam ibarat orang sedekah kan, sedekah lupa dengan sedekah kita. Jangan ungkit-ungkit, jangan cakap-cakap, jangan cerita-cerita lagi, supaya amalan sedekah tu Allah Ta'ala terima. Kalau kita sedekah, kita ungkit-ungkit, cakap-cakap, nanti sedekah itu tanda ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu dengan amalan soleh kita lain. Bila kita sembahyang, kita puasa, bangun malam, baca Quran, dah beramal, terlupakan aja. Jangan difikir-fikirkan, jangan dikenang-kenang, jangan dirasa bangga, terbawa-bawa. Ya, sebab orang yang tak terima amalan yang sampai kepada Allah, bila dia beramal, dia lupakan je amalan dia. Dan dia tidak terbawa-bawa. Bahkan ya, dia pun tak tahu Allah Ta'ala terima ke tidak, dan dia bimbang kesempurnaan ibadah yang dia buat tadi, ya, maka amalannya tadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita kongsi nasihat Syekh Ibn Uthaymin sekadar, iaitu Allah Ta'ala bila nak hamba dia kembali kepada dia dengan 2 cara. Satu, dengan cara dia buat hamba itu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberi tadi. Maka hamba tadi melihat semua nikmat datang daripada Allah, dia sedar bukan daripada kehebatan diri dia semata-mata, semua datang daripada Allah, sehingga dia jatuh cinta kepada Allah, sedia berkhidmat kepada Allah, kasih kepada Allah. Maka dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Ataupun kalau hamba tadi tak pandai bersyukur dengan nikmat tadi untuk dekatkan diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan timpakan ujian dan musibah dan balak, sehingga hamba tadi bila dia putus asa, maka dia akan melihat kekurangan, kesilapan diri dia, dan dia mula bergantung kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia kembali kepada Allah dengan ujian, musibah dan balak tadi. Jadi moga-moga dapat kita ambil sebagai panduan untuk kehidupan kita, dan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah melihat kekurangan amalan kita dan akhlak serta tujuan dan niat kita tadi. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri, saya minta maaf terkesah bahasa dan sebagainya. Kita tangguh lagi kita dengan tasbih kifarah dan suratul asri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.